Ada orang main gitar support tu. Gitar malam ni support main tu. Wakaf ke betul. Gitar jurong tu. Kita buat gitar apa? Ada orang mau. Jadi dia tengok. Ha? Jadi dia tengok. Wakaf tu. Jadi dia lambat sikit. Boleh. Sat yang
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersama-sama melaksanakan kebaikan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai itu dapat dia bersama-sama dengan ini bersama. Allah jadi gunakan kita dulu. Kita sampai gunakan kita kalau apa. Jawab lagi tak lupa. Oh, lupa. Lupa. Oh, saya ni. Saya tak. Lupa. Tak ingat. Yang tu dia Yang ni apa? Assalamualaikum warahmatullahi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, kita bersyukur ke hadratillah subhanahu wa ta'ala dengan anugerah pemberian daripada Allah subhanahu wa ta'ala pada kita. Pada malam yang barakah dapat sama-sama kita sambung pengajian kitab Tajul Arus. Mudah-mudahan memberi manfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Faqala al-musannif rahimahullahu ta'ala, sayugianya bagi engkau bahawa adalah perbuat amal engkau sekaliannya lillahi ta'ala. Muka surat 3. Buka pada muka surat 3.
5 baris daripada bawah tu. 5 baris daripada bawah. Jumpa tak? Jumpa ni. Surat 3 tu. Jadi pembahasan yang dahulu iaitu dibanding seorang yang menghitung akan amaliyahnya dengan orang yang tidak menghitung akan amaliyahnya, tidak sama. Jadi disuruh kita menghitung amal yang baik dan juga amal yang jahat. Amal yang baik setelah daripada menghitung, disuruh kita bersyukur akan Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang jahat kita menghitung, disuruh kita bertaubat, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sayugianya, yakni sewajibnya. Itu maksud sayugianya. Bahasa lama lah sayugia ni. Dalam kitab Pelita Penuntut banyak sebutlah kalimah sayugia ni. Sayugianya dengan maksud sewajibnya bagi engkau bahawa adalah perbuat amal engkau sekalian amal engkau itu lillahi ta'ala, semata-mata kerana Allah. Pendek sahaja cakapannya. Tapi yang ni lah yang sebagai hakim penentuan adakah amal ibadat kita itu diterima atau amal ibadat kita itu ditolak. Itu. Jadi Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari dia cakap pendek je, tapi makna dia tu dalam, pendek sangat. Perbuat amal engkau sekalian amal engkau itu lillahi ta'ala, kerana Allah. Disuruh kita buat amal kerana Allah. Itu. Sama ada sembahyang, puasa, sedekah, mengajar, mengaji. Itu semua ibadat amaliyah yang kebajikan. Jadi sewajibnya kita buat kerana Allah Subhanahu wa taala. Ada sedikit dobit. Dobit ni catatan. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala Hujjatul Islam. Dia kata al-jahilu khasirun, orang yang jahil khasirun, dalam keadaan rugi. Illal alimin, mereka orang yang mengetahui, mereka orang yang tahu. Mengetahui ni penting ni. Mengetahui ni penting. Kalau kita lihat di dalam kitab At-Taisir menghurai tentang kalimah at-tayyibatu. Kita baca tasyahud, baca tahiyat. Kita baca as-salawatu at-tayyibatu lillah. Itu. At-tayyibatu, segala yang bagus, segala yang baik, yang dikehendaki dengan segala yang baik di sini iaitu segala amalan yang soleh. Segala amalan yang soleh. Apa maksudnya? Segala amalan yang betul dengan rukunnya dan syaratnya. Jadi kena betul belakang. Rukun kena betul, syarat-syarat pun kena betul. Itu. 3 perkara yang perlu kita betul supaya ibadat kita tu sah. Itu. Di dalam sembahyang, yang pertama rukun yang zahir. Rukun yang zahir mesti kena betul. Rukun yang bangsa zahir ni, jadi kena betul lah rukun yang bangsa zahir tu.
rokok, sujud, ni, i'tidal dalam mazhab kita Imam Syafi'i serta dengan tamakninah, itu. Jadi kena betul belaka tu. Jadi jawabnya kena mengajilah fiqh tu. Itu rukun yang bangsa zahir. Yang kedua, rukun yang bangsa batin. Rukun yang bangsa batin. Apa dia rukun yang bangsa batin? Iaitu niat. Niat tu masuk dalam kata rukun. Rukun yang bangsa batin. Bahasa hati. Ya. Itu. Jadi kita kena tahulah niat kita tu. Sembahyang fardu, apa yang perlu kita muqaranah, yakni berserta niat dengan takbiratul ihram. Ni. Qasa ta'arud ta'ayyun tu kena beri faham. Tak? Nah itu. Muqaranah apa dia? Yang sah, yang boleh. Muqaranah kamaliyah boleh. Muqaranah urfiyah boleh. Muqaranah tauzi'iyah, yakni menghencerkan niat yang tu tiada sah. Ni, jadi kena tahulah keadaan niat kita tu. Tu yang disebut dengan kata rukun yang bangsa batin. Itu. Jadi bab fiqh ni jangan ambil mudah sangat. Ni. Kalau yang tu kita gugur, yang tu kita tiada betul, ibadat sembahyang tiada sah. Ni. Tiada sah, tiada menggugur akan kefarduan. Kewajipan tiada gugur. Habis waktu wajib qada. Nah, wajib taubat, wajib qada. Nah itu. Jauh sekali lah Allah Ta'ala nak terima kalau kewajipan tiada gugur. Nah itu. Kemudian yang ketiga, syarat yang zahir. Syarat yang bangsa zahir. Syarat yang bangsa zahir kena betul juga. Syarat yang bangsa zahir, contoh masalan mengetahui masuk waktu sembahyang. Itu masalan menghadap kiblat, itu syarat yang bangsa zahir. Jadi kena tahu. Jadi kena ambil beratlah tentang rukun-rukun sembahyang ni. Syarat-syarat sah sembahyang apa dia? Yang tu sangat penting. Yang tu sangat penting. Kalau syarat yang bangsa batin, syarat yang bangsa batin contohnya ikhlas. Ikhlas tu masuk dalam kata syarat juga. Itu syarat yang bangsa batin. Itu. Khusyuk itu syarat yang bangsa batin. Jadi syarat yang bangsa batin ni dia tak masuk di dalam untuk sah sembahyang. Ni. Tetapi syarat yang bangsa batin dia masuk dalam kata syaratul qabul. Syarat diterima. Nah. Syarat diterima. Sembahyang kita ni diterima atau tiada, itu terhenti di atas syaratul qabul. Salah satunya iaitu ikhlas. Nah itu. Ini yang wajib belaka tu. Yang masuk dalam kata fardhu ain. Al-jahilu khasirun, orang yang jahil dalam keadaan rugi, illal alimin, malaikat orang yang mengetahui. Bukan hati boleh baca kitab. Boleh baca kitab bagus lagi lah, orang lain boleh tupang. Tak. Tapi paling tak adanya tentang akidah, aqaidul iman yang tersimpan, yang terkumpul di dalam kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. 50 aqaid mesti kita kena tahu. Mesti kita kena yakin, kena i'tiqad dengan akidah i'tiqad yang benar. Paling tak ada lepas diri kita daripada taklid, daripada ikut orang tentang keimanan. Kalau kita taklid, tiada boleh buat mari dalil
sifat 20 matalan. Kita mengaji sifat 20. Kemudian kita tak reti dengan jalan tafsil, tiada boleh bawa datang dalil. Apa dalil? Allah Ta'ala bersifat dengan wujud, maka jatuh kita ni, kita orang yang taklid, ikut orang tentang keimanan. Tak, kalau begitu iman kita itu khilaf ulama. Khilaf ulama. Adakah iman kita itu ada atau tiada, sah atau tiada, itu dikhilaf oleh para ulama. Jadi paling tak ada biar lepas diri kita dulu. Di atas pendapat Abu Mansur Al-Maturidi, Imam Al-Haramain dan juga Al-Qadi, sebahagian daripada sifat yang wajib bagi Allah, sebahagian daripada sifat kesempurnaan yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala, 20 sifat. Itu wajib kita mengaji di atas jalan tafsil. Adapun kita i'tiqad di atas jalan ijmal, iaitu sifat kesempurnaan yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala, tiada terhingga banyaknya. Sifat kesempurnaan yang layak bagi diri Allah Subhanahu wa taala, tiada terhingga banyaknya. Itu wajib i'tiqad dengan jalan ijmali, dengan jalan bawang. Dengan jalan tafsil 20 sifat. Di atas pendapat Imam Abi Hasan Al-Ash'ari, iaitu 13 sifat. Itu. Jadi yang tu mesti kena mengaji tu. Yang tu tak dapat tiada. Kemudian ngajilah fiqh tentang semahyang. Semahyang ni penting ni. Semahyang setiap hari, setiap malam. Semahyang fardu. Jadi kita kena tahulah tentang rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, apa dia. Kemudian tasawuf, sifat madmumah apa dia, sifat mahmudah apa dia. Yang tu mesti kena mengaji. Itu. Supaya kita tahu kelakuan hati. Adakah kelakuan hati duduk pada sifat yang dipuji atau duduk pada sifat yang dicela. Itu fardu ain. Tu. Jadi kata Imam Ghazali, orang jahil tu rugi. Illal alimin, mereka orang yang mengetahui. Ini jahil ilmu agama lah ni. Wal alimun khasirun, dan orang jahil dan orang yang alim pun khasirun, rugi juga. Orang alim pun rugi juga. Alim dah tu. Rugi juga. Illal amilin, mereka orang yang beramal. Mereka dia beramal dengan ilmu pengetahuan. Kalau setakat tahu sahaja, tak beramal, masuk dalam kata khasirun, rugi juga. Tu. Jadi kena beramal. Wal amilun khasirun, dan orang yang beramal pun khasirun, rugi. Alim dah, beramal, masuk dalam keadaan rugi lagi. Walaupun sudah beramal, khasirun, rugi. Illal mukhlisin, mereka orang yang ikhlas. Mereka orang tu ikhlas. Barulah kehasilan daripada amaliyahnya. Orang panggil, barulah guna amaliyah yang dia mengerjakan tadi. Itu. Wal mukhlisun, orang yang ikhlas pun ala khataril azim, di atas bahaya yang sangat besar. Walaupun sudah ikhlas, masih dalam keadaan bahaya. Ikhlas dah tu. Alim dah. Beramal lagi. Kemudian ikhlas lagi. Walaupun begitu, masih dalam keadaan bahaya. Ala khataril azim, bukan bahaya sahaja. Bahaya yang sangat besar. Bahaya yang sangat besar. Macam mana bahaya yang sangat besar? Sebab dia tidak tahu hujung hayatnya. Mati. Husnul khatimah atau su'ul khatimah.
Jadi walaupun dia ikhlas tetapi masih lagi duduk di dalam bahaya dengan maksud kena beringat. Ni, jangan rasa boleh mari masjid, boleh baca kitab, boleh buka warna, rasa selamat belaka dah. Itu masih dalam keadaan bahaya. Itu. Jadi kena beringatlah. Buat ibadat tu, kerana apa? Kena beringat. Kau pun tak tahu kerana apa. Ini pentingnya ikhlas dalam mengerjakan amal. Huraian tentang ikhlas ini sangat dalam lah. Dihurai dalam kitab Hikam. Ada lagi satu dobitnya. Kata Nabi, yakni sabda Nabi SAW kepada Mu'adz bin Jabal. Nabi bersabda, akhlisil amal, ikhlas olehmu wahai Mu'adz, al-amal akan amalan. Ikhlas olehmu, ikhlas olehmu wahai Mu'adz, al-amal akan amalan. Yujzika minhul qalil, memadai akan dikau minhu daripadanya, daripada amal, al-qalil walaupun sedikit. Ini padan walaupun sedikit, tetapi ikhlas sudah memadai. Apa maksud? Iaitu sudah selamat. Sudah selamat. Walaupun buat yang wajib sahaja. Sembahyang yang wajib, mengaji yang wajib dikerja. Tetapi ikhlas dia. Contoh tingkatan kita ni kerana akhirat masalah. Buat amal kerana Allah. Ifradul haqqi qasdil ibadah. Kerana Allah semata, tidak kerana yang lain. Itu. Tetapi menuntut bahagian duniawi dan juga ukhrawi. Mudahan dengan amal ini mati masuk syurga. Jadi kerana akhirat, walaupun begitu sudah ikhlas, sudah memadai, sudah selamat. Banyak kalau tidak ikhlas tidak terpakai. Walaupun banyak ibadat yang kita lakukan, baca macam-macam lah, baca rotib, baca amalan tariqah, wirid dengan zikir, baca Quran lagi, tetapi tujuannya supaya dipuji, masalan supaya orang memberi sesuatu kepadanya, masalan, jadi sudah hilang daripada keikhlasan, walaupun banyak tidak terpakai, panggil tak guna juga. Kata Baba Mat Kampung Ambai, dia kata, Dobik yang saya mengaji dulu, di antara jalan-jalan untuk mendapatkan keikhlasan daripada Allah. Jadi ikhlas ni anugerah daripada Allah. Mengerjakan ibadat, ikhlas itu anugerah daripada Allah. Jadi bagaimana jalan supaya Allah menganugerahi akan keikhlasan? Bagaimana jalannya? Di antaranya, kamu kena banyak bersembahyang di waktu malam. Waktu tengah malam tu kena banyak bangun sembahyang lah. Kena banyak bangun sembahyang di tengah malam. Itu. Orang yang banyak sembahyang malam, Tuhan akan campakkan keikhlasan ke dalam hatinya. Sebab malam ni waktu yang berkat, rahmat Tuhan turun di pertiga malam. Jadi contoh kita tidur ke sebelah ke, masalan, kemudian bangunlah awal sikit, sembahyang di waktu malam, mulai dengan 2 rakaat. Walaupun 2 rakaat, kita istiqamah begitu, insya-Allah Tuhan akan campak keikhlasan ke dalam hati, sebab berkat waktu malam tu. Itu. Faqala al-musannif rahimahullahu ta'ala, ada dalil daripada ayat Quran tentang keburukan orang yang mengerjakan ibadat tidak ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala.
Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, man kana yuridul ajilah ajjalna lahu fiha ma nasha' liman nurid thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madmuman madhura. Surah Al-Isra ayat 18. Man kana yuridul ajilah, barang siapa yang beribadah kepada Allah, sembahyang, masalah puasa, membaca Quran, menuntut ilmu, beriktikaf, bersedekah, berwakaf, masalah dengan tujuan duniawi, dengan tujuan dunia. Orang bersedekah tujuan supaya dipuji. Ni, supaya orang puji dia. Supaya orang puji. Banyak duit bagi. Banyak sedekah. Dia sembahyang dengan tujuan disanjung orang. Masalah. Jadi Allah Ta'ala berfirman, kami segerakan baginya, padanya, yang kami kehendaki bagi orang yang kami kehendaki. Jadi maksudnya di sini, ni, dia sembahyang supaya dipuji oleh seseorang, maka pujian itu akan datang kepadanya. Jadi dengan pujian itu akan didapatkannya. Kita sembahyang kerana disanjung orang, Allah akan bagi, orang akan sanjung kita. Ni, kita bersedekah supaya dipuji orang, maka Allah akan bagi, orang puji kepada kita. Thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha. Kemudian kami jadikan bagi dia neraka Jahannam yang dia masuki. Jadi sebagai balasan, iaitulah masuk dalam neraka Jahannam. Madmuman madhura, hal keadaan tercela dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi berat ni kalau tak mengaji tasawuf. Jadi kena mengajilah tasawuf ni tentang keikhlasan ini. Wajib. Ini masuk dalam kata fardhu ain. Walaupun tingkatan keikhlasan kita itu tingkatan orang awam sudah memadai. Contoh sembahyang. Sembahyang itu amal ibadat syariat. Ini sebut dalam kitab Hikam. Jadi sudah memadai, dengan ikhlasnya pun ikhlas syariat. Apa dia ikhlas syariat? Sembahyang supaya dapat masuk syurga. Itu ikhlas syariat orang panggil. Walaupun begitu sudah memadai. Nah, sebab apa sembahyang? Takut neraka. Takut masuk neraka. Nah, nak masuk syurga. Sebab itulah aku sembahyang. Tingkatan itu sudah ikhlas. Ni, sudah ikhlas. Nah, itu. Disebut dalam kitab tafsir pada menghuraikan ayat tadi. Itu. Faqad bayyana Allah Ta'ala fi hadhihi al-ayah annama al-'amila li ghairillah fala thawaba lahu fil akhirah fama'wahu jahannam. Faqad bayyana, maka sesungguhnya bayyana telah menjelaskan, telah menyatakan Allah Ta'ala oleh Allah Ta'ala fi hadhil ayah, pada ini ayat. Ayat tadilah. Man kana yuridul ajilah al-ilah. Al-ayah sampai habis tadi. Annamal amila li ghairillah. Hanya sahaja orang yang beramal li ghairillah, bukan kerana Allah. Bukan tujuannya kerana Allah. Itu. Kerana makhluk, tak kira lah. Fala thawaba lahu fil akhirah. Tidak ada pahala baginya, bagi man tadi di dalam negeri akhirat. Dalam negeri akhirat nanti tak ada pahala. Mengajar ni pahala besar. Tetapi kerana contoh supaya dipuji oleh orang, supaya makhluk memberi sesuatu kepada kita, tak kira lah apa dia pun, tidak ada pahala baginya di akhirat nanti. Di akhirat tak ada pahala.
Buat ibadat banyak dah. Pahala tak ada. Itu. Wa ma'wahu jahannam, dan tempatnya adalah jahannam. Neraka jahannam tempat dia. Ni, jadi kena ikhlaslah. Neraka jahannam. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza kana akhiruz zaman sarat ummati thalatha firaqa, firqatun ya'buduna Allah khalisan. Idza kana akhiruz zaman, apabila akhir zaman, sarat ummati, jadilah umat aku, thalatha firaq, 3 golongan, 3 puak. Ketiga-tiga puak ni mengerjakan amal. Itu. Buat ibadat ni, 3 puak ni. Kecah kepada 3, yakni tujuan hati dia. Tujuan dia buat amal. Firqatun ya'buduna Allah khalisah. Satu puak yang beribadah kepada Allah khalisah, ikhlas. Satu puak ni buat ibadat ikhlas ni. Wa firqatun ya'buduna Allah riya'a. Dan satu puak lagi beribadah mereka itu akan Allah Subhanahu wa taala riya'a. Beribadah riya'. Maksud riya' di sini mengharapkan sesuatu daripada makhluk, sama ada kebenaran atau kepujian, tak kiralah. Ni makhluk bagi tak apa, tapi harapan kita tu. Harapan supaya makhluk bagi sesuatu. Ni, bagi benda kan? Bagi duit kan? Tak kira lah. Ataupun puji, tak bagi. Puji. Banyak hari ni. Main tarawih 36 rakaat, masalah. Baguslah. Ni. Jadi harapan dia supaya dipuji. Itu. Wa firqatun ya'budunallah liyastaqilu bihin nas. Dan yang ketiga, puak yang ketiga, beribadah mereka itu kepada Allah Subhanahu wa taala, liyastaqilu bihin nas. Itu. Untuk mencari makan dengan manusia. Beribadah, tapi tujuannya supaya mencari makan dengan manusia. Ni. Ingat tu. Bukan pondok kena ingat molek tu. Ni. Kau pondok kau, bukan tahfiz kau. Tak. Mengajar kau, mengaji kau. Kena ingat molek lah ni. Wa yaqulu lil akharin, fa yaqulu Allah azza wa jal, maka Allah Taala berfirman, yakni pada negeri akhirat nanti. Allah Taala berfirman pada hari akhirat. Ni. Lil mukhlisin, bagi orang-orang yang ikhlas. Orang yang buat ibadat kerana Allah tadi, Allah Ta'ala berfirman, idhabu ilal jannah. Masuklah kamu, masuklah mereka itu, orang ikhlas, ilal jannah, ke dalam syurga. Ikhlas tadi disuruh masuk ke dalam syurga. Apa ikhlas tu? Wa yaqulu lil akharin, dan Allah Ta'ala berfirman bagi yang lainnya, yakni bagi orang yang beribadah, iaitu riya', dan juga beribadah kepada Allah untuk mencari makan dengan manusia tadi. Idhabu bihim ilan nar. Na'udzubillah. Itu. Idhabu bihim, pergilah oleh sekalian mereka itu. Ilan nar, pergilah dengan mereka itu ke dalam api neraka. Masuklah neraka. Beribadah dah, tetapi tujuan lain disuruh masuk dalam neraka. Jadi dengan dalil-dalil yang disebutkan tadi, dalil ayat Quran, dalil hadis Nabi, kemudian cakapan Hujatul Islam Al-Imamul Ghazali, kemudian cakapan daripada Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Tajuk Aruh ni, dalil-dalil ni, ikhlas itu adalah satu kewajipan yang mesti ada. Wajib hukum dia, fardu. Mesti ada. Itu. Jadi di dalam setiap amal ibadat tidak ada ikhlas, amal ibadat itu tersia-sia,
yakni tidak terpakai, dan kita pun akan diseksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekadar ibadat tiada terpakai, bahkan diseksa. Ni. Bukan sekadar ibadat itu tersia-sia, bahkan kita dimasuk dalam neraka Jahannam. Itu na'udzubillah. Jadi kita wajib belajar. Apa dia ikhlas? Kita wajib berusaha untuk boleh mendapatkan ikhlas, supaya kita menjadi orang yang selamat di dalam negeri akhirat nanti. Wajiblah kena mengaji. Wajib kena mengaji. Wajib kita kena usaha, supaya Allah Ta'ala bagi ikhlas dalam hati itu. Panjang lagi. Disebut ada sikit dobit lagi. Al-ikhlasu ala 3 darajat. Ikhlas itu 3 tingkatan. Jadi sudah kita faham betapa pentingnya ikhlas. Kemudian ikhlas itu ada 3 peringkat. Ada 3 tingkatan. Jadi darajat yang pertama, darajatil awam, ikhlas tingkatan orang awam. Jadi ikhlas ni sudah ada harga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun murah daripada tingkatan yang berikutnya, tetapi sudah dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadat sudah nilai, sudah ada nilaian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa dia? Ifradul haqqi qasdil ibadah ma'a talabil khususid dunyawiyyati wal ukhrawiyyah ka sihhatil badan wal man wa dukhulil jannah wan najati minan nar. Ifradul haqqi qasdil ibadah, mengesahkan Tuhan pada tujuan ibadat. Beribadat tujuannya adalah semata-mata kerana Allah, tidak ada kerana-kerana yang lain. Contoh, dia sembahyang tu kerana Allah, bukan kerana supaya dipuji, bukan kerana supaya disanjung, kerana Allah. Ma'a talabil khususid dunyawiyyati wal ukhrawiyyah, berserta menuntut bahagian-bahagian duniawi dan juga ukhrawi. Dia sembahyang kerana Allah. Jadi di samping itu, mudah-mudahan Allah Ta'ala meluaskan rezeki. Itu matalan. Sembahyang duha kerana Allah, mudah-mudahan Allah meluaskan rezeki. Ikhlas tak tu? Ikhlas. Itu ikhlas tingkatan orang awam. Jadi ibadat tu sudah ada nilai, sudah ada harga di sisi Allah Ta'ala. Jadi kita pun sudah selamat. Sudah selamat. Duk terang ni tak padah ni. Duk terang ni tak padah ni kita ni. Itu. Duk terang ni tak padah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala pelihara harta yang kita ada. Itu. Kasihatil badan. Itu. Mudah-mudahan aku sembahyang ni Allah Ta'ala bagi sihat badan. Kan disebut dalam kitab Tazkirah, Tadhkiratul Ghaflah fi bayani asrari salah, sebahagian daripada hikmat sembahyang iaitu boleh menyihatkan badan, dapat sihat badan. Jadi mudah-mudahan aku sembahyang dapat sihat badan. Rokok tu, sujud tu, itu ada hikmat dia tu. Ada kelebihan dia tu pada tubuh badan kita ni. Disebut dalam kitab Tadhkiratul Ghaflah fi bayani asrari salah, dikarang oleh Syekh Abdullah Sarah Al-Jarumi rahimahullahu taala. Walman, dan juga mudah-mudahan Allah Taala pelihara harta. Dia mengeluarkan zakat. Dia mengeluarkan zakat masalan. Kerana Allah. Zakat ni perintah Allah, aku keluar zakat. Tapi dia minta kepada Allah, dengan dia berzakat ni, dia minta kepada Allah supaya Allah Ta'ala tambah harta dia. Ikhlas tak tu? Jawabnya ikhlas. Ikhlas tingkatan orang awam. Sudah ada nilai, sudah ada harga. Mudah-mudahan Allah Ta'ala pelihara harta, hidup selamat dunia akhirat. Jadi sudah ikhlas tingkatan orang awam. Wadukhulil jannah, masuk syurga.
wan najati minan nar, dan kelepasan daripada api neraka. Jadi ikhlas tingkatan orang awam ni, dia buat ibadat kerana Allah, bukan kerana yang lain, tetapi bersama menuntut kepada Allah. Ni, bahagian dunia dia tuntut, bahagian akhirat pun dia tuntut. Tu panggil ikhlas tingkatan orang awam. Sudah ada nilai dia itu. Kita baca derah sikitlah. Yang kedua, darajatul khawas, darjat orang khawas. Ifradul haqqi fil ibadah ma'a talabil khususil ukhrawiyah kadukhulil jannah wan najati minan nar wal ma'rifati wal musyahadah wa ghairiha. Jadi ikhlas tingkatan yang kedua, mengesahkan Tuhan pada ibadat, beribadat semata-mata kerana Allah, tidak ada kerana yang lain. Ni, bukan kerana supaya dipuji, bukan kerana supaya orang sanjung, kerana Allah. Ma'a talabil khususil ukhrawiyah, tetapi berserta menuntut, dia tuntut bahagian akhirat. Ni, bahagian akhirat, bahagian duniawi dia tidak tuntut. Masalah sihat badan, masalah pelihara harta, itu bukan urusannya, beliau tidak tuntut. Ni, yang beliau tuntut dia itulah bahagian akhirat. Apa dia? Kadukhulil jannah, masuk syurga masalan. Itu. Wan najati minan nar, selamat daripada api neraka. Wal ma'rifah, diberi Tuhan ma'rifah. Aku semayang banyak ni supaya Allah anugerah akan ma'rifah khassah masalan. Itu bahagian akhirat. Walaupun diberi dalam dunia, tetapi bahagian akhirat. Wal musyahadah, dapat musyahadah, pandang dengan mata hati, pandang akan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, akan kecantikan Allah Subhanahu wa taala, itu musyahadahkan Tuhan. Wa ghairiha, dan lain daripadanya. Ini tingkatan yang kedua, lebih tinggi daripada tingkatan yang pertama tadi. Contoh, kita baca surah Al-Mulk masalan, mudah-mudahan mati dalam kubur selamat. Itu ikhlas orang khawas ni. Bahagian duniawi beliau tidak tuntut lagi. Yang beliau tuntut bahagian ukhrawi, bahagian akhirat. Ni, itu tingkatan orang khawas ni. Ini lebih berharga lagi ni. Yang ketiga, darajatul khawasil khawas. Ini darjat yang tertinggi, darjat yang paling tinggi daripada darjat keikhlasan. Tahqiqul ubudiyah wal qiyamu bi huquqir rububiyah fil ibadah. Tahqiqul ubudiyah, beribadah semata-mata nak mentahqiqkan kehambaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal qiyamu bi huquqir rububiyah fil ibadah, dia mendirikan dengan hak Tuhannya. Ini hak Allah ni, semayang ni masalah. Jadi dia mendirikan dengan hak Tuhannya. Contoh, aku beribadah semata-mata kerana Allah, aku ini hamba Allah, titik di situ. Bahagian duniawi beliau tidak tuntut lagi, bahagian ukhrawi pun itu pun bukan urusannya. Syurga neraka beliau tidak tuntut lagi. Hanya aku beribadah ini untuk mentahqiq, mematapkan, mengukuhkan kehambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku ini hamba, Allah perintah aku kerja. Bahagian duniawi tiada tuntut, bahagian ukhrawi pun tiada tuntut. Ini keikhlasan orang khawasil khawas. Ini darjat yang tertinggi. Itu. Kemudian panjang lagi lah. Jadi ikhlas ni penting ni. Supaya boleh ikhlas. Ikhlas itu panggil di usaha,
banyak lagi lah. Sebahagian daripadanya wa du'a ila Allah an yarzuqahul ikhlas. Ini. Yang ni tuan-tuan tulislah. Berdoa kepada Allah supaya diberi ikhlas. Jadi kita berdoa kepada Allah supaya Allah Ta'ala bagi ikhlas. Contohnya doa Allahumma rzuqnil ikhlasa fil a'mal. Allahumma rzuqni. Kalau ramai Allahumma rzuqna. Ya Allah, beri akan daku al-ikhlasa akan ikhlas fil a'mal, pada sekalian amal. Itu. Jadi kita berdoa. Allah bagi walaupun panggil sekejap mata boleh diberi. Itu hak Allah, anugerah daripada Tuhan. Jadi berdoalah banyak-banyak. Allahumma rzuqni al-ikhlasa fil a'mal. Itu. Jadi panjang lagi, ada lebih kurang 7 disebut dalam kitab hikam tentang kita ikhlas. Supaya Allah anugerahkan ikhlas, disuruh kita usaha. 7. Jadi saya royak satu je lah. Sebab tak ada masa. Panggil yuktasabul ikhlas bitadabburil ayat wal akhbar bitarghibil ikhlas wa tarhibil riya wa biqata'it tama'anil khalqi. Ini yang paling penting. Memutus tamak daripada makhluk. Itu penting sangat. Memutuskan tamak daripada makhluk. Jadi selagi mana kita ada tamak dengan makhluk, selagi itu ikhlas susah untuk dapat. Itu. Itu. Wa bidawamil riyadati wal mujahadah. Dengan selalu latihan dan berjuang. Wal mujahadah yakni berjuang. Jadi ikhlas ini mesti dilatih dan mujahadah. Panggil riyadah wal mujahadah. Ada satu cerita disebut dalam kitab yang lain. Ada seorang ahli ibadat pada zaman dahulu. Disebut di situ 10 tahun lebih. 10 tahun lebih. Tiada di taksis, tiada ditentukan berapa belah tahun, tetapi 10 tahun lebih. Dia beribadat kepada Allah, sembahyang fardu hanya saf yang pertama. Saf pertama. 10 tahun. Sah yang pertama 10 tahun. Setiap waktu. Payah tu. Kita kalau boleh buat 40 hari pun molek dah tu. Boleh buat 40 hari molek dah. Ni 10 tahun lebih. Kemudian satu hari beliau ada urusan, tak kala begitu dia datang sembahyang fardu tetapi sah yang lain. Saf yang lain, bukan saf yang pertama lagi. Tetapi beliau tiada masbuk. Dengan maksud sempat rakaat yang pertama tu dengan tok imam. Itu. Sempat rakaat pertama, tetapi saf yang lain. Kemudian selepas sembahyang beliau merenungi, tak kala begitu beliau menghukum sembahyang yang 10 tahun lebih itu tiada ikhlas. Tiada ikhlas. Dahulu aku boleh sembahyang sah yang pertama, hari ni sembahyang sah yang lain. Jadi yang dahulu tiada ikhlas. Kemudian beliau mengqada balik 10 tahun lebih tu. Itu panggil riyadah wal mujahadah. Melatihkan diri dan juga mujahadah supaya menganugerahi akan ikhlas. Contoh kita sembahyang sunat di sini, baca Quran di sini, kemudian ada detik hati matalan supaya orang tengok matalan, supaya dipuji. Jadi jangan tak sembahyang langsung. Jangan tak sembahyang pula. Jangan duk kata dengan sebab tak ikhlas ni aku tak mau sembahyang, yang tu tak kena kaya. Yang tu panggil riak juga tu. Meninggalkan ibadat kerana seseorang, kerana makhluk, masuk tarikh dalam kata riak juga. Jadi kita buat di sini matalan. Kemudian ada sikit, tak kalau begitu balik di rumah sembahyang mula. Kita panggil riyadah wal mujahadah. Riyadah dan juga mujahadah. Itu panjang lagi dah. Suhbatul mukhlisin, itu berkawan dengan orang-orang ikhlas, itu penting juga tu.
Jadi insya-Allah kita sambung lagi lah. Wallahu a'lam bissawab. Kita baca sikit sangat ni. Dan jangan engkau tilik bahwasanya engkau memperbuat amal itu, bahwasanya Allah Ta'ala tidak menghisapkan ia akan dikau. Wallahu a'lam. Berhenti situ dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma rzuqna al-ikhlasa fil amal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.